Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria semuanya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi berkesempatan bersiaran ataupun meneruskan kita punya program Bual Bicara Rahsia dari Porak. Okey. Alhamdulillah, ini adalah siri yang ketujuh. Diam tak diam dah sampai siri ketujuh. Okay? Dan Alhamdulillah hari ini kita ada panel jemputan jauh, kalau nak kata terbang tak sempat terbang lah, memang berada jauh di Sarawak sana, dan kemungkinan ada di antara rakan-rakan yang baru menyertai program Bual Bicara Rahsia dari Porak ni, baru menyertai pada kali pertama. Okey, saya mengalu-alukan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang sudi bersiaran dengan saya. Okey, saya mohon rakan-rakan yang sempat join pada pagi ini boleh share, boleh juga komen ataupun mengajukan sebarang soalan kepada saya ataupun kepada panel jemputan saya sebentar nanti. Okey. Pada minggu-minggu sebelum ni ataupun siri-siri sebelum ni kan, program kita ni lebih berbicara tentang kebun ataupun porak ataupun kebun mini. Tapi hari ini kan kita nak keluar sikit aktiviti tu, lebih kepada bercerita tentang menjana pendapatan berkebun secara komersial. InsyaAllah akan dikongsikan dan soalan-soalan insyaAllah akan kami jawab juga sama ada saya ataupun dengan panel jemputan saya nanti. Okay. Masih baru lagi, orang belum ramai dapat menyertai. So saya mengalu-alukan kita bagi masa sedikit untuk lebih ramai dapat join kita, share kita punya live ni daripada Biosense, untuk lebih ramai lagi dapat mengikuti. Tak kisah daripada Semenanjung ke, daripada Sarawak lagi kita alu-alukan, dan juga rakan-rakan di Sabah juga kita alu-alukan bersama bersiaran dengan kita pada pagi ini. Okey. Kemungkinan ada di antara yang baru pertama kali join kita ni, rahsia dari Porak ni, rahsia tu memang kita tahulah apa itu rahsia, tetapi Porak tu kemungkinan perkataan baru. Sebenarnya Porak ni adalah kebun mini ataupun mini garden yang ada di rumah kita. Okey. Selalunya perkataan Porak tu adalah datangnya daripada Negeri Sembilan, yang mana saya berasal daripada Negeri Sembilan. Porak ni ataupun kebun mini ni adalah tempat kita bercucuk tanam, menanam bahan masakan seperti kunyit, cili, halia, sayur-sayur yang simple-simple yang senang kita nak masak, kangkung ke, sawi ke, pokok ubi ke dan sebagainya kan, ada dalam Porak tu. Selain daripada tu, kita juga menanam ulam-ulaman, kita tanam pokok-pokok herba yang kita boleh gunakan sebagai ubatan tradisional untuk rawatan yang mudah kita buat di rumah lah. Okay, itu adalah konsep Porak tu. Okay, macam saya sebutkan tadi, pada hari ini, pada pagi ini, kita akan bercerita lebih sikit tentang berkebun secara komersial yang diusahakan oleh kita punya panel jemputan. So hari ini saya akan mengalu-alukan perkongsian success story beliau yang boleh memberikan informasi, tips dan juga rahsia bagaimana beliau sukses sehingga dapat menghasilkan produk sendiri. So saya alu-alukan semua yang dapat menyertai saya pada pagi ini, tanyakan soalan sebanyaknya supaya kita pun boleh mengikut jejak kejayaan beliau nanti. Okey. Dah boleh ke saya? Okey. Tanpa berlengah lagi, saya ingin menjemput Encik Andy Jari, usahawan tani ataupun pemilik Andy Agro di Kuching, Sarawak. Dipersilakan Encik Andy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Apa khabar Encik Andy?
Alhamdulillah sihat. Masa COVID ni. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Walaupun okay. kita duduk berjauhan tapi boleh bersiaran live ya sekarang ni. Salam daripada Bumi Penyalang. Alhamdulillah. Seronok sangat mendapat bersiaran dengan orang Bumi Kenyalang. Cik Andy boleh ni tak? Dengar tak suara? Okay. Dengar. Okay. Cik Andy punya suara dulu dengar tak? Okay, alright. Jelas, okay. Cik Andy jelas, alright. Saya ingin perkenalkan Cik Andy. Actually beliau dah bukannya masa PKP ni saja, beliau sangat aktif dalam aktiviti pertanian secara komersial daripada awal dulu yang saya kenal dia sehingga sekarang. Maknanya dia masih lagi sustain dalam perniagaan ni. So saya ucapkan syabas kepada Cik Andy dan juga bagi saya anak muda yang masih dapat memberi inspirasi kepada ramai orang yang ingin mengikut jejak langkah Cik Andy sehingga berjaya walaupun dalam keadaan kesukaran ataupun challenge pandemik COVID-19 ni kan. Okey, soalan pertama saya Cik Andy, sebab saya rasa nanti ramai yang akan nak bertanya. Putus terputus, kita tunggu Cik Andy dapat join kita semula. Okey, sementara kita nak menunggu Cik Andy masuk untuk rakan yang baru sempat bersiaran dengan kami, program Bual Bicara Rahsia dari Porak ni dibawakan khas ataupun ditaja khas oleh Biosense. Kalau ada sesiapa yang nak mengetahui tentang Biosense, boleh lawati website kami www.biosense.com.my di mana kat situ boleh tengok aktiviti yang kami buat, penghasilan kompos, produk organik yang kami ada, gardening set yang kita boleh gunakan untuk terus menanam secara kecil-kecilan di rumah atau kita nak buat secara komersial pun boleh juga, tak ada masalah. Penghantaran walaupun dalam masa PKP ni tak ada masalah juga, boleh beli terus dekat kita punya e-commerce website kita tu ataupun boleh beli juga di Shopee penghantaran terus sampai ke rumah, jangan risau. Okay, so saya mengalu-alukan Cik Aminah Kamal, ucapkan Waalaikumsalam, selamat pagi, dan Puan Azatul Azni, Andy Jari, teruskan usaha bro, terbaik, inspirasi anak muda. Alhamdulillah, memang betul pun, saya sendiri pun mendapat inspirasi pada beliau, semangat beliau yang gigih daripada dulu sampai sekarang, tak pernah putus asa, memang terus mengusahakan pertanian secara komersial ni. Okey, Cik Andy dah dapat bersiaran semula dengan kami. Boleh dengar tak Cik Andy? Jelas tak? Jelas. Okey, bagus. Alright. Untuk memberi inspirasi dan juga panduan kepada orang yang dah menanam tetapi baru nak berjinak-jinak ataupun orang memang dah pun memulakan aktiviti pertanian secara komersial ni, menurut observation Cik Andy sendirilah, actually bagaimana perkembangan aktiviti pertanian semenjak PKP ni? Adakah secara komersialnya lah, adakah bagus, semakin menaik ke ataupun statik perkembangannya? Kalau Cik Andy boleh sharekan dengan kita semua, silakan Cik Andy. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Rofiah kerana menjemput saya sebagai panel jemputan pada hari ini. Sebenarnya saya tidaklah sehebat seperti yang dikatakan lah. Cuma saya boleh share lah apa yang saya dah buat ini. So untuk masa PKP ni memang cabaran dia memang terlalu besar lah bagi semua masyarakat lah, semua masyarakat di Malaysia, lebih lagi golongan petani lah. Tapi bagi saya dalam pertanian masa COVID ni, dia bagi saya pendapat saya sendirilah, dia boleh dikatakan kurang sikit lah sebab dalam pertanian ni kita menyediakan makanan. Okay. Bila kita menyediakan makanan, walaupun dengan
apa-apa jenis keadaan pun kita tetap kena makan. So Betul. pertanian adalah satu bidang yang amat baiklah untuk diceburi. Bila di waktu COVID pun dia tetap masih boleh menjana pendapatan sebab makanan sangat penting kepada manusia. Tepat Okay? sekali. Sebab tu lagi satu pun dengan tanaman ni bagi yang untuk MCO ni lah, untuk masa MCO ni dia banyak manfaatnya dalam tanaman ni sebab bagi yang tak boleh bekerja, dia orang dah boleh tukar bidang, beralih bidang kepada pertanian secara kecil-kecilan. Dan salah satu yang paling penting adalah bercucuk tanam ni adalah dia lebih kepada apa, kita boleh katakan dia untuk menghilangkan stres dengan apa-apa jenis keadaan lah, bagi yang hilang kerja ke, yang tak boleh keluar rumah tapi dia boleh keluar dekat rumah untuk buat bercucuk tanam seperti ni. Tapi kalau kita buat secara konvensional mungkin dia agak terhad sebab kita tak boleh keluar terlalu jauh daripada jarak rumah lah sebab kita kena bercucuk tanam di pakan tanah. Tapi dengan secara hidroponik ni kita boleh buat di rumah je pun dah boleh dah. Dengan peralatan yang paling daripada yang paling mahal lah kita boleh pilih lah. Tapi dengan keadaan yang sekarang ni kita boleh guna apa-apa bahan buangan kita boleh buat untuk hidroponik. Okey. Kalau tengok kan background Cik Andy ada greenhouse yang agak besar. Pandangan saya tak tahu berapa saiz yang Cik Andy ada tu. So pelaburan sangat besar ke pada peringkat awal ni? Pada peringkat awal ni saya adalah salah seorang daripada peserta tanaman kekal pengeluar makanan di Sarawak. Oh, okey. Memang besar lah. Di apa? Kami peserta di KPM disediakan rumah hijau ni lah. Rumah hijau ni dengan cara sewaan. Sewaan 1 bulan lebih kurang dalam satu rumah ada RM150 sewaan dia. Oh, okey. Maknanya disediakan oleh pihak KPM. Jabatan Pertanian. Oh, okey. Maknanya sewa dengan Jabatan Pertanian. Sewa dengan Jabatan Pertanian. Tapi untuk mendapatkan tempat tu kita kena melalui beberapa tapisan dari segi pengalaman, kewangan pun orang tengok juga dari segi kewangan sebab dia cuma bagi rumah ni je. Tapi yang peralatan di dalam tu kita semua kena keluarkan modal dia. Okey. Tapi kiranya dari segi modal besarnya telah disediakan oleh Jabatan Pertanian buat greenhouse tu. Kita hanya bayar sewa je lah. So baguslah sebenarnya kan? Dah ada infrastruktur. Dia cuma bagi rumah je, tapi yang bahagian-bahagian dalam tu kita kena keluarkan sendiri. Okey. Macam contoh saya dekat sini ada 2 buah rumah. Okay. Dengan ukuran 100 kaki panjang, lebar 60 kaki. 60 kaki panjang. Okey. Kalau sebelum Cik Andy nak pergi ke soalan-soalan lain kan, penerangan, bolehkah Cik Andy tunjukkan sikit ke apa yang ada dekat greenhouse tu supaya rakan-rakan penyerta kita ni boleh tengok lah apa sebenarnya yang ada dalam kat greenhouse tu, boleh ke? Okey, boleh. Sekarang saya kata dalam sedikit. Ni adalah sayur salad yang saya tanam. Memang ada penggunaan racun sintetik Kita tak gunakan racun sintetik. Kita cuma gunakan produk organik daripada Biosense. Okey. Alhamdulillah. Dekat sini banyak saya punya NFT tu dalam keadaan kosong sebab kita dah harvest hari tu. Sekarang ni kita dah buat proses penanaman semula. Dan di sini pun kita ada tanam rock melon. Rock melon ni baru 2 minggu. Wah, besar tempat greenhouse ni. 2 minggu. Dan dah mula berbunga. Dia dah mula 2 berbunga. 2 minggu daripada apa tu? Cik Andy, sorry. 2 minggu daripada Cik Andy tanam dekat tu. Dekat dalam tu. Oh, cepat.
Ni saya tanam baru 2 minggu lah pokok ni. Okey. Dia dah mula menghasilkan bunga. Ni pun kita gunakan produk Biosense. Untuk Okey, alhamdulillah. kita guna cuka kayu, bioguard dan bioaktif. Cuma kita gunakan baja AB je lah. Yang bahan kimia dia. Okey. So pokok ni baru 2 minggu, dia akan mula berbuah, menghasilkan buah dalam 2 minggu lagi. Dan kita akan pilih cepat. buah-buah lah. Macam ni dia dah nampak manit buah dia. Ni dalam manit buah. Nampak? Nampak. Subur Cik Andy. Sangat bagus. Daun dia pun nampak cantik, tak ada penyakit. Betul. Ni kita guna semuran Biosense produk 1 minggu 1 kali. Okey, alhamdulillah. Menarik. So maknanya memang boleh kita gunakan bercampur, maknanya bergabung dengan kalau siraman dekat atas kita gunakan organik dan yang dekat bawah tu je lah kita gunakan yang AB, yang produk Cik Andy sendiri kan? Cantik pokok dia. Nampak semua. Cik Andy? Cik Andy masih ada di sana? Tak ada line ya? Okey, sementara Cik Andy join kita semula, kalau tengok kan dari tadi penerangan awal dia, saya pun tak sangka sebenarnya melon dia ni dalam 2 minggu dah nampak subur, cantik begitu kan. So ada di antara rakan kita yang menanam melon hari tu daripada biji benih daripada Turki. Saya rasa harapan sangat cerah untuk kita nak dapatkan kita punya tanaman melon kita sebegini. So boleh gunakan produk Biosense sebenarnya yang Cik disebutkan tadi, dia gunakan bioaktif sebagai plant booster. Dia gunakan cuka kayu dan juga bioguard untuk mengawal perosak tanaman dia. So kalau tengok kan, saya teruja lah dia punya pokok tu sangat subur bagi saya kan, dan tak ada banyak gangguan daripada perosak tanaman. Dan kalau tengok greenhouse dia tadi, bagi saya memang besar. Kalau seperti yang disebutkan tadi, Jabatan Pertanian setelah melalui proses permohonan, penelitian dan sebagainya, kalau kita boleh menyewa daripada Jabatan Pertanian memang sangat bagus ya pada ketika ini untuk kita memulakan berkebun secara komersial. Sebab selalunya yang nak buat set up rumah hijau ataupun greenhouse tu dah yang mahal, investment yang tinggi. So kalau itu telah disediakan dan hanya kita perlu bayar bulanan setinggi berapa tadi, 150 ke macam tu kan sebulan, bagi saya macam harga yang mampu milik lah bagi saya kan. So kalau ada antara kita ni yang berminat berkebun secara komersial, boleh ikuti jejak langkah Cik Andy nanti. So kemungkinan Cik Andy nak kena cari position yang sesuai supaya dia punya line tu agak stabil. So saya Sorry, Cik Andy dah masuk okey. Kalau tak boleh boleh nak tunjukkan lagi tak Cik Andy? Boleh. Okay, ni silakan. Tengok bunga dia banyak. Yang ni dia buat penebungaan sendiri ke kena kita bantu? Sebab kita berada di dalam SPH, kita kena buat penebungaan berbantu lah. Kita akan ambil bunga jantan, kita akan kacukkan kepada bunga betina tu. Mungkin ada yang nak tahu bunga jantan tu macam mana rupanya, bunga betina tu macam mana? Okey, kita akan cari ni adalah bunga betina nampak Okey. Yang ada dia punya tu sikit. Bunga jantan dia, sebab bunga jantan dia kat sini dia belum berkembang lagi. Sebab dia belum matang ni kan. So bunga jantan dia akan ada manit macam ni. Okey. Dia adalah bunga jantan. Yang biasanya bunga betina dia akan berada di batang teras dia.
batang utama dia dekat ketiak dia. Oh. Lepas tu buah dia akan berada di tunas yang baru. Okey. Bila Faham. bunga jantan ni dah mula bunga betina ni dah mula berkembang, kita Okey, line tak berapa bagus kan? Kau boleh dengar? You all boleh dengar? Okey. Terhenti lagi. Saya harap Cik Andy dapat, kalau tak boleh nak bergerak, kita pergi kat position sajalah, position yang ada layar, so that kita boleh teruskan kita punya perkongsian. Cik Andy kalau boleh dengar saya, kalau tak boleh nak bergerak tak apa, Cik Andy just duduk dekat satu tempat yang kita boleh bersiaran secara stable lah kita punya line ni. Okey, sementara tu saya mengalu-alukan rakan-rakan yang sempat join saya pada pagi ni, Puan Nurmala, sahabat saya, Puan Aminah, Cik Ana Maria yang sempat join, dan rakan-rakan yang lain. Kalau ada persoalan boleh terus tanyakan, ajukan sekarang. Nanti bila Cik Andy bersiaran, kita boleh terus minta Cik Andy kongsikan jawapannya. Okey, boleh tanya terus, tak ada masalah. Dan kalau ada nak bertanyakan dengan saya pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, insyaAllah kita punya perkongsian kita pada pagi ni, kalau tak dapat dengar secara live pada pagi ni pun, actually dia akan boleh ikuti di Facebook saya ataupun Facebook Bayu Sense. So maknanya kita boleh juga bertanya dan kita akan jawab kemudian. Okey, dah boleh dapat dah. Okey, silakan Cik Andy. Nampaknya kita tak boleh bergerak jauh sangat. Dia Bergerak. kena tempat. Okey, tak apa, setempat. Cik Andy, saya bagi peluang Cik Andy explain dulu biar diorang boleh dengar apa yang Cik Andy nak kongsikan. Okey. Macam yang saya tanam kat sini adalah mostly saya tanam sayur salad je. Salad coral, salad Grand Rapid, ada 4 jenis. 4 jenis salad yang saya Betul ni. Ya, sebab kita jauh kan, so dia punya line ni asyik terganggu je. Tak apa, kita boleh terus tanya. Tadi kan Cik Andy ada beritahu yang dia tanam sekarang ni adalah salad coral, ada 4 jenis. Mungkin dia memberikan fokus kepada penanaman salad ni mendapat permintaan yang bagus ataupun pasaran yang bagus kat sana. Saya rasa itulah salah satu faktor kenapa kita membuat keputusan untuk menjalankan aktiviti berkebun secara komersial. Kalau kita tanam, tak ada orang nak beli pun tak guna juga. So saya kira Andy menanam secara komersial ni mungkin ada pasaran yang dah tetap. Okey, silakan sambung Cik Andy. Okey, minta maaf dia line dia kejap ada kejap tak ada. Okay. No problem. Okey, apa yang saya tanam kat sini adalah rock melon dan sayur salad. Okey, untuk salad ni kalau kita nak buat, yang saya buat dia adalah secara komersial. Yang kat sini saya ada tanam, saya ada 2,600 pokok salad. Wow. Okey, tapi saya tak tanam sekali, saya tanam secara berperingkat. Maksudnya seminggu, lepas minggu tanam saya akan tanam yang minggu kedua, saya akan tanam untuk yang base yang kedua. So saya buat macam tu sebab saya nak sayur salad saya akan keluar, setiap minggu akan keluar sayur. Okey, faham. So dalam sebulan pengeluaran sayur saya kat sini lebih kurang batuk pun hilang. Okey, Cik Andy. Kalau ikutkan saya tadi memang sangat banyaklah, dan Cik Andy ada tipsnya bagaimana nak menghasilkan ataupun memastikan dia punya bekalan salad ni keluar. Sentiasa ada, setiap minggu ada je dia punya bekalan sayur salad dia yang dibekalkan dekat pasaran. So itu di antara tipsnya, maksudnya bukanlah tanam 2,600 pokok tu sekali, tetapi dia buat batch by batch. Itu di antara tips yang kita pelajari pada Cik Andy tadi.
Okay. Beliau ada menanam salad coral dan juga rock melon yang sempat kita tengok tadi. Sekarang ni beliau tengah memberikan penerangan tentang salad coral sebab mungkin dari segi penjagaan penanam dia agak mudah dan penyakit mungkin kurang. So kita nak dengar daripada Cik Di. Teruskan Cik Di. Okey, penanaman sayur secara hidroponik ni dia lebih mudah lah sebab kita tanam sayur tanpa penggunaan tanah. Media kita takkan pakai media tanah. Kenapa kita tak pakai media tanah? Sebab media tanah tu dia banyak bakteria. So boleh mengganggu pertumbuhan pokok lah. Dengan cara hidroponik ni dia akan lebih mudah. Maksudnya tadi penjagaan dia lagi mudah dan sistem pengudaraan terhadap akar pokok lagi mudah diserap oleh pokok. Betul. Cuma untuk sistem hidroponik ni, permulaan kos dia memang tinggi lah kalau kita buat komersial. Untuk saya di dalam SPS ni saya ada 2,600 lubang, maksudnya ada 8 batch lah, 8 baris dengan kos pembelian pipe NFT dan tiang besi tu je dalam lebih kurang 13,000. Kos untuk saya beli palatan tu je lah, tu maksudnya kos permulaan dia. Tapi lepas tu kita kos yang selepas tu cuma kos baja dan biji benih je. Okay? Untuk permulaan saya akan tanam secara berperingkat. Setiap minggu saya akan semai benih. Maksudnya sayur ni akan boleh dijual setiap minggu. So pengeluaran setiap minggu lebih kurang dalam kita ambil dalam 4,000 lah. 4,000 satu bulan. Satu minggu kita boleh dapat 1,000 hasil daripada jualan. Apa? 4,000 tu 4,000 ringgit seminggu. 4,000 ringgit untuk satu bulan. Satu bulan. Okey. Kita 4 minggu lah. Maksudnya tadi dengan sayur salad ni saya jual dengan harga RM20 1 kilo. Iaitu harga borong lah. Wow, bagus harga dia. Saya jual 1 kilo. Tapi kalau orang beli dalam kuantiti yang sedikit, saya akan jual 2 pokok lebih kurang dalam RM7. Maknanya dia boleh beli terus dengan Cik Andy lah. Dia orang boleh terus beli, datang ke farm terus beli. Dia macam ni lah. Dua tu RM7. Dia dua pokok RM7. RM7 sebab pokok ni dia tak ada racun. Dia memang betul-betul cantik. Ya, betul. Gebu betul nampaknya, segar dan gebu. Cik Andy ada nampak salad yang warna merah tu, apa bezanya? Bezanya dia jenis coral merah, tapi beza di antara dua pokok ni, yang merah ni dia lambat sikit membesar berbanding dengan yang hijau. Dia lambat sikit. Lepas tu ni dia akan besar juga tapi dia ambil lambat sikit berbanding yang hijau. Dari segi harga? Dari segi harga, saya kat sini saya jual harga semua sama rata. Tapi kalau di mall kan, mall dan supermarket, dia orang akan jual dua pokok pun RM9, RM7 macam tu lah. Yang dah packing tu kan? Ya. Betul. Supermarket pun orang akan jual dengan harga macam tu lah. Tapi saya jual harga borong. Bersih lah. Pemborong. Sebab sayur ni memang kita petik boleh makan terus. Kalau tak makan terus, kita petik letak atas meja, dia nampak layu, kita siram dia akan segar macam ni balik. Tu kelebihan pokok ni lah. Lepas tu saya gunakan produk ni untuk kawalan penyakit dan untuk daya tahan pokok lah. Dia nampak lebih memberangsangkan lah bila saya gunakan organik sebab saya nak kurangkan penggunaan racun sintetik. So selamat untuk kita makan. Kalau kita nak gunakan racun sintetik tu boleh, tapi saya sendiri pun tak berani makan. Sebab kita tahu residu racun di dalam tanaman. Tapi dengan penggunaan bahan organik seperti yang di produk Biosan ni, dia lebih selamat. Kita confident, berani untuk menjual dan rasa macam kita tak rasa bersalah
untuk menjual hasil tanaman kita kepada pengguna. Dia betul. Itu yang saya nak dengar tu. Okey, Cik Andy, ada soalan daripada kita punya penonton ni. Dia tanya macam mana Cik Andy apply racun serangga tu? Berapa kekerapan semburan untuk seminggu dan berselang ke? Berselang tu maksudnya mungkin Cik Andy gunakan tadi kan ini tunjuk cuka kayu dengan bioguard, adakah guna berselang-seli ke macam mana? Saya untuk penggunaan racun organik ni, juga kayu, bioguard dan bioaktif ni, saya campur sekali. Dah koktel kan. Okay. Saya penggunaan dia 1 minggu 1 kali. Okay. 1 minggu 1 kali kita akan spray. Waktu pagi lah. Kita akan spray pagi sebab pagi adalah masa yang terbaik untuk kita siram ke pokok lah. Pokok tanaman. Lepas tu minggu depan kita akan ulang balik benda yang sama. Setiap minggu sekali lah. Setiap minggu sekali. Dan saya ada tambahan booster juga lah. Booster yang saya buat ni. Ni sebab booster ni saya tak ada label lagi. Ada masalah, label dah siap lah, cuma masalah botol. Botol tak dapat nak beli. So ni yang ni sampel lah. Booster ni saya buat sendiri daripada campuran 10 jenis bahan. Bahan-bahan. Menarik ni, produk sendiri. Bahan daripada buah betik, buah pisang, labu, lagi betik, pisang, labu, nenas, kita campur belacan sikit, kita campur ragi, kita campur gula merah, kita campur telur, kita campur susu. Ini semua bahan yang banyak nutrisi P dan K lah ni. Yang bahan yang mengandungi makro dan mikro. Tetapi kandungan dia tak sebesar lah. Tak sebesar yang kita jangkakan. Tapi ni kita boleh, ni saya namakan plant booster. Penggunaan plant booster ni dia mesti digabungkan dengan baja lah. Baja. Kalau tak ada baja dia takkan menjadi. Sebab dengan plant booster ni dia boleh meningkatkan daya tahan pokok lebih baik. Lepas tu hasil tanaman meningkat 25%. Dan lebih cepat berbunga dan lebih cepat membesar. Inilah saya gunakan untuk di kebun saya. Tanaman di sini. Tanaman di sini. Saya gabungkan dengan ni lah. Yang booster ni saya akan seminggu sekali juga. Dan booster ni dia boleh bergabung dengan ni. Dengan Biosan produk sebab dia tak ada bahan kimia kan. Sebab dalam booster ni dia mengandungi mikrob hidup. Bagus. Cik Andy nanti kan Cik Andy boleh share dengan kami bila dah ready dia punya packaging ni semua tu. Sharekan link dengan kami kalau ada di antara rakan-rakan kita di Semenanjung yang berminat, nanti boleh je hubungi Cik Andy untuk dapatkan produk terbaru Cik Andy tu. Okay, saya ambil satu soalan lagi Cik Andy yang ada ditanya oleh Puan Rafiah Hashim. Dia tanya, perosak yang menyerang tanaman hidroponik sama ke dengan yang menyerang tanaman yang atas tanah? Ya, penyakit dan serangan serangga hidroponik dan tanaman secara konvensional tu dia sama je. Tapi masalahnya bila di tempat saya ni, saya tak nampak serangan yang teruk lah. Lagipun pokok yang di sini kita nampak dia nampak sihat je. Mungkin disebabkan produk Biosan je. Dan juga duduk dalam greenhouse. Mungkin dia ada dalam greenhouse, tapi kalau di luar pun saya pernah buat dekat kapos dekat rumah pun sama. Dapat dikawal Tak boleh dikawal. Saya rasa dengan produk ni kot. Produk Biosan ni lah yang boleh mengawal dia lah. Okey, Alhamdulillah. So, maknanya boleh promote lah orang-orang yang buat hidroponik boleh gunakan produk Biosense. Dan ni adalah baja heavy hidroponik yang saya buat sendiri. Formulasi saya sendiri yang saya jual. Saya pakai ni untuk tanaman hidroponik dan fertigasi saya sendiri. Okey, ini maknanya baja yang digunakan dalam cecair lah nanti ya? Dalam cecair. Ni saya buat dalam sebuk, dia akan di-dilute. Yang ni untuk bancuhan 20 liter air pekat. Okey. 20 liter air pekat.
Cik Di, saya ada pertanyaan. Kalau katakan mereka yang sekarang ni dia memang dah biasa menanam di atas tanah dan berminat nak mulakan bertanam secara komersial, gunakan kaedah hidroponik, Cik Andy boleh bantu tak diorang ni pada awal sehinggalah diorang tu, maksudnya kita bagi dia punya tunjuk cara lah, guideskan sikit, boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Saya boleh share anytime. Saya tak kena cuit ilmu. Kita boleh share, Okey, mungkin kita boleh buat apa ke, kita boleh share. Ni yang di depan ni, ni adalah Aha. set mini hydroponic, portable hydroponic. Yang korang nampak di sini, ni yang saya buat sendiri. Ni ada dapat dalam 8 pokok. Ni untuk yang hobi lah, permulaan lah. Yang buat kat rumah lah. Yang buat kat rumah. Yang ni boleh di mana-mana. Dan mudah kita nak jaga dia just sebab dia ada pump sekali. Air dia sentiasa mengalir dengan pump sekali. Kita tak perlu jaga pun, just tengok seminggu sekali kita akan spray dengan produk Biosen. Itu je. Bagus. Dan dia akan jadi macam ni lah. Segala pokok untuk dia, daun dia pun yang nampak rakan-rakan menarik. yang join. Ya Langsung betul, tak ada nampak menarik macam suhu. dia tak ada penyakit. Tak ada serang-sangga pun. Kita tak ada pakai racun sintetik ni. Memang kita pakai Biosen produk 100%. Alhamdulillah. Cik Andy, saya nak tanya, kalau sekarang ni lah, sebab orang nak tahu sama ada penggunaan produk organik ni, potensi dia ni kan lebih baik pada ketika ini ke berbanding yang dahulu, sebab orang ada sedikit skeptikal bila menanam ni, kalau guna produk organik ni macam lambat, keberkesanan itu kurang dan sebagainya. Kalau Cik Andy tengok potensi menggunakan produk organik secara menanam komersial ni macam mana agaknya? Okey. Dengan penggunaan produk organik ni, bagi saya lah, dia lebih selamat dan lebih baik untuk kita lah. Lagipun kita buat makanan untuk dimakan. Sebab kalau kita penggunaan racun sintetik yang terlalu banyak, dia boleh menjejaskan kita punya tanaman sebenarnya. Okay? Boleh memberi kesan kepada kesihatan. Tapi dengan penggunaan organik ni, dia lebih baik dan lebih sihat lah. Maksudnya lagipun dengan organik ni kita boleh banyak buat. Contohnya macam yang saya tahu produk Biosen ni dia bukan setakat 3 produk ni je. Dia ada produk untuk buat baju organik. So kita boleh recycle benda yang ada kat rumah. Maksudnya kita tak buang barang-barang sisa-sisa makanan lah. So maksudnya kita tak ada lambakan macam sisa-sisa buangan lah. Dia saya nampak lah. So organik ni saya rasa go for organik 100% memang adalah satu langkah yang bijak lah. Sebab lagipun kita boleh meyakinkan kita punya pelanggan-pelanggan lah, consumer kan, untuk makan produk kita dengan selamat. Betul. Sebab sekarang ni kesedaran masyarakat dia dah mula sedar dah terhadap kesihatan. Yang lebih jaga kesihatan. Dia akan bayar walaupun mahal benda yang kita jual ni, dia akan beli. Sebab dia orang tahu kualiti produk yang kita jual ni. Sebab dia orang kan tahu, sebab kalau kita tahu dia beli sayur yang menggunakan racun sintetik tu, sebab dia tahu kesan dia. Sekarang kesedaran tu dah mula menyerap ke seluruh rakyat Malaysia lah. So sekarang ni kita di Sarawak tu kita pelan-pelan go for organik lah. Walaupun sekarang ni saya cuma bukan 100% organik sebab baja dia masih pakai baja kimia kan. Tapi sekurang-kurangnya kita tak guna racun sintetik. Kita gunakan racun organik. Itu adalah langkah awal kita gunakan lah. Cik Andy, pengetahuan yang sempat menyertai kami, Cik Andy adalah certified trainer
yang dari HRPF. So kalau ada sesiapa rakan-rakan yang berminat untuk mendapatkan hikmat nasihat, mendapatkan produk dan juga peralatan untuk memulakan menanam secara hidroponik, untuk nak komersial ke ataupun hobi yang macam disebutkan tadi, boleh hubungi Cik Andy. Kami akan letakkan contact number Cik Andy yang boleh dapat berhubung terus dengan Cik Andy. Kalau di sana ke ataupun di Semenanjung boleh juga kan Cik Andy? Ya. Kalau orang di Semenanjung yang perlukan hikmat nasihat Cik Andy pun boleh kan? Boleh. Tak ada masalah. Saya boleh tunjuk Okay, ajar kena nak buat set hidroponik dengan cara paling murah, dengan bahan-bahan buangan pun saya boleh ajar. Secara percuma. Okay. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar. Waktu pandemik ni masing-masing nak mencari idea, nak mencari jalan keluar, macam mana kita nak meneruskan kelangsungan hidup dengan tunjuk ajar orang yang dah berjaya. So saya rasa di antara orang-orang yang patut kita dapat tips dan rujukan ni daripada Cik Andy lah yang berada di Kuching Sarawak. Okey, saya memberi peluang pada Cik Andy untuk terus berikan lagi perkongsian tentang aktiviti komersial yang Cik Andy buat sekarang di Kuching. Mungkin boleh bagi inspirasi kepada orang luar. Silakan Cik Andy. Okey, terima kasih Dr. Rukiah. Sekarang ni adalah projek saya dekat Kuching lah, dekat Rampangi. Saya ada 2 buah SPS yang berukuran 100 kaki kali 60 kaki. Okey. Dan boleh katakan saya ada setengah ekar SPS. Luasan saya setengah ekar. Setengah ekar. Dan kali saya tengah tunggu MOU daripada Unimas. Sebab saya merupakan seorang konsultan mitigasi untuk Unimas lah sekarang ni. Dan saya tengah tunggu MOU dengan pihak Unimas untuk membuka satu kawasan mitigasi dan hidroponik seluas 5 ekar. 5 ekar. Dan mungkin kemungkinan besar kawasan Unimas tu kita cadangkan akan buat training center untuk Unimas lah, untuk program di Unimas. So kita tengah tunggu approval daripada pihak atasan lah. Dan sekarang ni dia dah melepasi tapisan tahap kedua. So dia insyaAllah lah mungkin tak lama lagi kita akan buka di Unimas lah untuk program mitigasi dan hidroponik untuk membantu graduan Unimas yang lepasan ijazah tu, yang tak tahu apa nak buat. Kita akan berikan hikmat nasihat dekat situ. Dia orang boleh buat latihan dekat tempat kita. Kita ajar dia, lepas tu kita akan lepaskan selepas dia orang berjaya lah. Itu kita program yang menarik tu. Patut dia orang ambil peluang tu, memang sangat bagus. Yelah, dia coming soon lah kita akan buat. Sebab dalam proses, lepas tu dalam tempoh terdekat ni siapa ada buat kursus hidroponik juga dengan Unimas. So dia orang tengah buat kertas kerja lah. Saya dah hantar semua kertas kerja. Dia orang tengah buat tapisan. Okay. Sebab dia orang sekarang ni dia orang lebih kepada pertanian. Sebab pertanian lebih, yang saya nampak lah, peluang pertanian adalah luas di Malaysia ni daripada kita nak cari kerja lain kan. Pertanian ni kerja dia mudah sebenarnya. Sebab pertanian ni kita tak perlu maksud dia macam kerja, kita kena cari kerja, kita kena bersaing dengan orang lain. Tapi pertanian kita tak perlu ada saingan. Makin ramai kita bertanam lagi bagus. Betul, memang tak cukup-cukup bekalan makan ni sebenarnya kan. Sebab bekalan kita pun untuk Malaysia je memang tak cukup. Tak payah cakap Malaysia, kita Sarawak pun tak cukup lah. Kita punya tambah masih import lagi tu, kita punya import makanan-makanan ni. Daripada kita import kita buat sendiri. Dia tak perlu buat besar lah. Kalau untuk permulaan, buat tepi rumah pun dah boleh. Tepi rumah kita buat consume untuk diri sendiri. Lepas tu lebih kita jual. Pun dah boleh membantu isi rumah lah, macam suri-suri rumah yang tak bekerja tu. Bagi yang sekarang ni MCO ramai yang tak bekerja, kita go for farming lah. The best sekarang lah, the best
go for farming. Lagipun dengan bercocok tanam ni dia boleh katakan terapi untuk kita sendiri jugalah. Lebih lebih menarik lah sebenarnya. Kita tak akan stres dalam bercocok tanam. Dia sebenarnya bercocok tanam ni lebih apa orang kata, kita rasa lebih happy gembira kan. Kita tanam, lepas tu kita tengok hasil nampak menarik. So kita rasa macam puas. Berbanding kita cari kerja, tak dapat kerja, gaji tak cukup. Ni terbuang kerja, tak tahu apa nak buat. Jangan bunuh diri, kita tanam sayur. Betul sangat. Okey, kalau ikutkan pertanian ni saya rasa macam kalis pandemik. Kalau ikutkan sekarang ni, kalau orang ada terlibat dalam aktiviti pertanian yang related dengan pertanian, diberi kebenaran untuk terus beroperasi. Saya rasa tak salah kalau kita memilih industri pertanian ni sebagai sumber pendapatan kita, seperti Cik Enda kan. Okey, ada persoalan daripada rakan kita ni, Puan Rafi'ah. Cik Andy ada FB ke? Nak tengok apa Cik Andy yang sharekan sebelum ni. Apa FB Cik Andy? FB saya Andy Jarai lah. Dr. Rukiah tahu kan Andy Jarai. Saya FB yang betul-betul untuk yang company saya tak buat lagi. Dalam proses lah. Mungkin lepas ni kot. Saya pakai FB personal je, Andy Jarai je. Saya akan upload apa yang saya tak FB, tapi saya lebih upload barang-barang yang saya buat lah. So nanti Puan Rafi'ah boleh pergi ke Facebook, pun ada tuliskan kat sini Andy Jarai, itu dia punya FB, so boleh tengok apa perkongsian yang Cik Andy selalu tunjuk, selalu juga sharekan gambar-gambar progres tanaman sayur-sayur tu. Memang kita sangat terpuja bila kita nak tengok. Saya rasa macam nak buat sendiri je kan. Okey, saya ada soalan lagi datangnya daripada Puan Aminah ni. Dia kata tengok salad tu rasa, dia tengok salad tu rasa nak buat BBQ macam orang Korea. Amboi. Buat kimchi. Okey, soalan daripada dah boleh makan terus lah. Alhamdulillah, itu yang baiknya kan. Okey, soalan daripada Cik Maria, dia tanya berapa modal yang diperlukan untuk mulakan hidroponik secara kecil-kecilan ataupun hobi. Maknanya baru nak mula, buat kecil-kecilan dulu ataupun create hobi. Kalau selepas tu mungkinlah boleh buat secara komersial. Apa pandangan Cik Cik Andy? Hidroponik ni dia banyak jenis. Dia ada NFT, ada GFT, ada bentuk rakit, ada bentuk hanyut, yang statik, yang mula-mula tu kita gelar dia hidroponik rakit lah, macam hanyut lah, dia statik je. So kita tak, untuk modal bagi saya lah, kalau paling mudah bagi setiap rumah dia ada beli minyak masak kan. Memang ada beli botol minyak masak tu. Kita potong botol tu, jangan buang. Potong, kita buat dia macam pasu Nutriport. Okay. Kita buat pasu, kita akan letak sumbu dia. Saya tak ada sampel kat sini. Sekejap Berusaha Cik Andy nak menunjukkan kat kita macam mana nak buat DIY hidroponik menggunakan botol minyak. So maknanya kurang modal lah kalau kita boleh buat sendiri, gunakan botol minyak saja sebagai dia punya peralatan asasnya. Kita kalau ada pasu macam ni kan, pasu dan pasu kecil, pasu besar. Okey. Kita buat macam ni, kita letakkan yang filter untuk kita dalam akuarium ikan tu kan, untuk kita penapis ikan tu. Kita boleh letakkan dekat sini, kita sumbu air dia. Dan masuk ke sini, kita letakkan penahan dekat sini lah. Tapi ini untuk pasu, tapi untuk botol minyak masak tu tadi, kita potong dua dah boleh terbalik kan. Boleh terbalikkan botol tu, mungkin perkongsian tu kita boleh sharekan lain masa lah. Mungkin kalau ada group, kita boleh sharekan dalam group. Boleh. Kalau Cik Andy nak share dekat FB, Cik Andy boleh? Boleh. Saya akan sharekan dalam FB nanti macam mana buat dengan kos yang maksudnya tak keluarkan modal pun. Kita guna apa yang ada dekat rumah.
Bagus. Ha. Atau nanti Cik Andy boleh buat video tu, paskan dekat kami, so kami akan Boleh. buat sharing dekat saya punya website. So nanti saya punya Boleh. customer dan pelanggan-pelanggan saya tu boleh tengok cara nak buat. Nanti boleh hubungi Cik Andy, dapatkan khidmat nasihat kan. Boleh Doktor. Okey, Alhamdulillah. Kami tu Ada contoh lagi dia, yang Cik Andy nak sharekan? so ini contoh pipe yang saya buat lah, yang kecil lah. Yang ni statik kita boleh buat, kita tanam je, lalu masukkan pot sini, sayur macam ni pun dah cukup dah. Okey. Apa nanti saya akan share video lah, saya akan share video cara buat DIY yang paling mudah. Okay. Selalunya masa berapa lama Cik Andy baru dia boleh harvest? Kalau katalah tanam salad ataupun melon tadi ada yang bertanya ni. Macam sayur salad ni saya 1 bulan, 30 hari lah. 30 hari ataupun 35 hari. Saya akan harvest. Okey. Dia sama dengan Sama macam dia tanam sayur lah. Tanah. Sama je. Oh ya. Okey. Kalau rock melon kita harvest 75 hari. Daripada tanam sampai dia berbuah 75 hari je. 2 bulan setengah lah. Selalunya berapa kilo dapat sebiji tu? Sebiji sebab rock melon ni kita satu pokok kita cuma benarkan 1 biji buah. Dia boleh keluarkan 2 biji ke 3 biji, tapi kita nak kualiti dia. Kalau kita buat 1 biji, dia boleh membesar sampai 3 kilo ke 4 kilo. Tapi kalau kita buat 2 biji, berat dia akan terbagi 2. Dan kualiti rasa dia akan kurang. Lepas tu kita gunakan sebiji untuk 1 pokok. Dan kita jaga kualiti, lepas tu kita jual dengan harga yang premium lah. 1 biji tu kita jual sekilo. Kalau dekat sini dalam RM25 1 biji. Kalau retail? Tapi kalau kita jual borong, harga dia dalam RM10 1 kilo. Oh, okey. So, Cik Andy kalau tengok kita ada 1,000 pokok. Kalau kita ada 1,000 pokok, ada 1,000 biji buah, kita darabkan dengan RM20. Berapa lah? RM20,000, 12. Wow, dahsyatnya. Memang lumayan. Lagipun kos pembajaan dia tak tinggi. Kos untuk 1 pokok kan. Kos untuk 1 pokok rock melon ni, baju dia cuma dalam kiraan saya adalah 50 sen 1 pokok. Oh ya? Sampai harvest? Sampai harvest? Sampai harvest. Kecil je, maknanya kos operasi sebenarnya lebih murah berbanding dengan investment untuk nak buat peralatan dan juga greenhouse tu lah kan sebenarnya. Sebenarnya greenhouse ni dia beza dengan secara terbuka. Greenhouse ni dia bagus masa hujan je. Kalau musim panas kita lebih baik di kawasan terbuka lagi baik hasil tanaman. Oh macam tu. Oh gitu Cuma banyak dapat. SPS ni dia masa hujan je lah kelebihan dia. Okey. Saya rasa banyak Cik Andy dah buat perkongsian kepada rakan-rakan kita ataupun sesiapa yang mengikuti kita punya program pada pagi ni kan, daripada awal tadi sehingga sekarang. Saya rasa kalau ada orang betul minat dan sedikit modal, bolehlah menyertai Cik Andy, dapat khidmat nasihat beliau juga ataupun mendapatkan peralatan terus daripada beliau untuk menanam secara hidroponik. Kalau nak cepat tadi kalau tengok tanam salad 30 ke 35 hari kita dah boleh tuai dan dah boleh jual. Rock melon dalam 75 hari. Kalau ada 1,000 pokok macam yang sebut tadi, sebiji saja sepokok dah dapat dalam RM20,000 kalau jual retail. Kalau jual borong RM10,000. So siapa nak bagi dalam masa tu kan. So saya rasa dalam keadaan pandemik ni, dengan kita tak ada kerja kan, kurang banyak masa, so kita boleh je ceburi bidang pertanian yang bagi saya memang sangat lumayan. Dan saya rasa orang-orang yang consumer lebih yakin sebab kita tak menggunakan, macam Cik Andy tak menggunakan racun kimia, semuanya digunakan secara organik. Okey, last Cik Andy, kalau nak bagikan sedikit saranan
ataupun khidmat nasihat kepada anak-anak muda atau orang yang masih lagi mencari-cari peluang untuk meneruskan kelangsungan hidup, apa saranan Cik Edi untuk menyertai program hidroponik ni? Silakan. Okey, untuk anak muda di luar sana yang ataupun yang lepasan gaduhan ke, yang tak ada kerja sekarang ni, jangan rasa susah hati tak dapat kerja kan. Kita pergi ke bidang pertanian. Sebab bidang pertanian ni dia mudah dan dia lebih maksud saya dia tak membebankan. Kita pindah ke pertanian, dia boleh menjana pendapatan yang lebih lumayan kalau kita buat betul-betul. Sebab berbanding dengan kita nak cari kerja, gaji sebulan memang kita dapat gaji sebulan 1,000, 2,000 kan. Tapi dengan komitmen sekarang ni, dengan MCO pun, masalah kerja pun tak ada. Dengan pertanian, dia macam dia, MCO pun dia kalis. Sebab saya bidang pertanian, saya boleh round merata-rata dekat Kuching, dekat bahagian sini sebab saya dalam bidang pertanian. So, saya nak menjual hasil tanaman pun tak ada masalah. Sebab yang dalam bidang pertanian, kerajaan memberi pelepasan untuk kita bekerja. Kalau kerja lain, memang tak boleh. Lebih baik kita pergi ke bidang pertanian ni, dia banyak peluang sebenarnya. Sebab dalam pertanian kita, bagi saya, tekanan dalam pertanian memang tak ada lah. Tekanan dia cuma tekanan daripada macam mana kita nak menghidupkan tanaman tu je. Kita tak ada tekanan daripada orang lain. Tekanan yang paling sakit tu adalah tekanan daripada orang lain sebenarnya. Kalau tekanan daripada tanaman memang tak sakit. Rapi lagi kan. Okey, saya ucap terima kasih banyak-banyak atas perkongsian masa yang diberikan oleh Cik Edi dalam sesi bual bicara terrahsia dari Porak pada pagi ini. Saya kira banyak sangat tips yang kita dah dapat. Kita pun boleh buat calculation sendiri, sama ada kita nak buat secara kecil-kecilan dulu ke ataupun nak terus mencuburi bidang secara hidroponik komersial ni. Saya pun dah buat kira saya sedikit, saya dah nampak juga bagaimana kita nak boleh mencuba bidang ni. Dan kita punya sesi bukannya berakhir di sini saja, maknanya boleh lagi terus kontak dengan Cik Andy Jari untuk dapatkan informasi yang lebih detail. Boleh juga follow dia punya FB Andi Jari, so that dia tengok lagi dia punya aktiviti yang berlangsung di Kuching, Sarawak. Terima kasih banyak-banyak Cik Andy. InsyaAllah kalau ada berkesempatan lagi kita akan bersiaran, dan saya doakan Cik Andy terus sukses dan terus memberi inspirasi kepada semua orang yang ada di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.